Kalau kita sembahyang kan, nanti bercampur pula politik dengan agama. Kesudahnya tak payah sembahyang lah Ustaz. Bentukkan sifo. Ni keadaan dia. Maka akhirnya nanti mayat ni balut bungkus kapan dia dengan surat khabar utusan Malaysia. Tebalkan sikit, letak surat khabar berita harian, tulis nombor 1 besar-besar, lepas tu tulis besar-besar KMIM, KMIM, kapan mayat 1 Malaysia. Dampakkan langsung nyampang habis itu. Sebab itu faham agama lain, politik lain ni tak betul. Paslah yang berpuluh tahun kami menanggung risiko menyatakan benda ni akidah, dia tidak boleh dipisah-pisahkan. Alhamdulillah. Tiba-tiba Hasan Ali pula kata dia jaga akidah, kita mencuaikan. Dia tak masuk lagi, duduk dalam BTN lagi. Dia buat motivasi cari duit dengan budak-budak masa itu. Ulama-ulama pada menerjak penjara mempertahankan akidah. Dia di mana masa itu? Saya tak mau nak sebut dia malam ni, biar dulu. Lain kali aja. Buang masa aja apa. Saya nak menyebut di antara dalam manifesto itu yang akan datang yang kita nak buat ialah untuk wanita, untuk ibu-ibu, baik yang Muslim ataupun non-Muslim, yang perempuan, di mana kita melihat terdapat kes-kes rumah tangga yang kadang-kadang teruji ke atas orang perempuan. Akhirnya ringkas cerita dengan kehendak Allah bercerai. Ya, kalau dia bercerai, dia single parent, tak apalah, boleh tahan. Dia menangis, dia menderita seorang dia. Tapi kadang-kadang ramai anak. Suami pula buat hal pergi ke tempat lain, tinggalkan dia. Maka banyaklah ibu-ibu tunggal ini yang menjadi susah di saat macam tu dia nak mencari keuangan membela hidup dia, dia tak boleh buat. Maka Pakatan Rakyat telah merangka satu skim. Sekiranya Allah izinkan semua rakyat memberi sokongan untuk kita mengambil alih Putrajaya, boleh atau tidak? InsyaAllah kita akan menjalankan skim wanita berdaya maju, dia panggil. Apa dia? Tiap-tiap seorang ibu mendaftar, kemudian kerajaan akan beri sebulan RM50. Ini ibu yang berpisah dengan suami dan masih bersuami. Dia akan diberi RM50 sebulan. Ini kerajaan bagi. Suami kena bagi dia RM10 sebulan. RM60 sebagai satu caruman bulanan. Macam KWSP, tapi bukan KWSP. Tapi dibuat untuk perempuan sahaja. Artinya setahun dia sudah ada simpanan RM720. Kemudian akan disusun dalam skim ini. Dalam dua keadaan dia boleh keluarkan duit itu. Pertama, bila cukup umur 55 tahun, dia boleh keluarkan RM30,000 dengan jumlah yang ada. Gunakanlah untuk hari tua. Yang kedua, sekiranya dia mengalami krisis rumah tangga, keadaan terdesak, duit tak ada, anak-anak sekolah, dia boleh keluarkan duit tabung ini bagi menyara anak-anak dia, kerana dia dah jadi ibu tunggal yang ditinggalkan oleh suami dia. Skim ini insya-Allah akan kita jalankan apabila kita dapat mentadbir di Putrajaya selepas pilihan raya umum yang akan datang. Hadirin sekalian, saya juga menyebut di mana-mana. Pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Para sahabat pun dah ramai, jenazah pun dah ada. Sahabat menunggu Rasulullah menjadi imam untuk menyembahyangkan jenazah. Tiba-tiba Rasulullah tak pergi ke depan, buat tak tahu aja. Sahabat yang dah lama menunggu menjadi cemas. Akhirnya sahabat bertanya-tanya, kemudian seorang sahabat menyatakan secara terang, "Ya Rasulullah,
demi Allah, saya akan lunaskan hutang piutang si mati ini. Lalu Nabi SAW tanya, adakah benar apa yang kamu ungkapkan? Lalu sahabat itu beritahu, demi Allah ya Rasulullah, saya bayarkan hutang si mati ini. Setelah sahabat itu sebut 3 kali, barulah Rasulullah naik menyembahyangkan jenazah itu. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak mau menyembahyangkan jenazah orang yang berhutang. Nabi tak mau semayangkan, berat. Setelah itu kalau menang, kita hapuskan hutang PT-PTN itu, kerana ini sunnah Rasulullah SAW. Tak kena di mana kita nak hapuskan. Nabi sendiri tak suka umat dia mati bawa hutang. Kita buat benda yang Nabi suka. Sampai ke UMNO 2 jawapan. Pertama, dia kata ini mengarut. Kedua, bankrupt. Tu je lah modal dia. Kita dah kira dah tak banyak mana pun. Boleh buat insya-Allah. Hadirin sekalian, di kampung-kampung sekarang ini, dia bermain isu raja. Dia menyebut sekiranya PAS DAP Pakatan Rakyat menang dalam pilihan raya umum yang akan datang, maka Sultan dan Raja-Raja Melayu akan dihapuskan. Malaysia akan bertukar menjadi negara republik. Yang pelik tu Hasan Ali percaya tu. Dia percaya. Tuan-tuan, saya tiap-tiap minggu baca khutbah 10 tahun dah. Saya ingat separuh umur saya ni habis atas mimbar je hari Jumaat. Sejak daripada BN merentah lu sampailah sekarang. Tiap-tiap minggu saya naik mimbar baca khutbah. Berpuluh tahun, sampailah semalam saya berkhutbah di Masjid Asyakirin Batu 6 Gombak. Saya lihat dalam teks khutbah masih ada doa, mendoakan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor dan anak anda baginda. Mana yang kata kita hapuskan raja-raja? Sampai hari ini ada lagi doa untuk Sultan. Yang hentam, yang cakap kasar dan biadab terhadap Sultan dan raja-raja ialah UMNO. Banyak fakta kalau kita nak kemukakan. Saya bawa satu, pasti semua orang dapat mengingat kembali. Ketika PAS kalah di Terengganu beberapa tahun lepas, bagaimana bertembung antara kumpulan Idris Yusof dengan kumpulan sekarang ini, Haji Mat Said, berebut nak jadi menteri besar. Orang-orang UMNO yang geruk Harun Yusof ke siapa nama dia? Ha? Idris Yusof. Harun Yusof pula. Tak maaflah nama Pak Harun. Idris Yusof. Bagaimana kita tahu dinaikkan kain rentang. Mereka tulis dalam bahasa Terengganu, kami nak derih natang. Dia panggil tuanku binatang pada masa itu, UMNO. Di bawah Mahathir lah diadakan sidang khas parlimen mencabut dan menghapuskan kekuasaan Raja-Raja Melayu. Mahathir, Presiden UMNO lah yang buat perkara ini. Ni perangai UMNO, dia buat tuduh kita. Macam Kasim kena tadi lah. Mereka tidak pernah, kalau mereka rasa boleh guna rakyat, mereka akan guna. Ketika sebuah kampung di Sungai Pusu, Gombak, minta bantuan padang bola, bukan minta tanah sekeping padang, nak duit, belikanlah rumput, nak perbaiki padang tu, nak beli rumput, lebih kurang dalam 20,000 je modal. Mereka pergi jumpa pemimpin UMNO Gombak. Apa dia jawab? Dia kata Sungai Pusu tu, dalam cula kami yang sokong kami 17 orang aja. Tak payahlah, bila kutip rumput tepi longkang tu, tambahlah sendiri. Macam tu pemimpin. Mereka tidak tahu menunaikan hak rakyat itu, mendapat pahala dan merupakan jalan hampir kepada takwa. I'dilu huwa akrabu lit taqwa. Berlaku adillah kamu,
Kerana adil itu lebih hampir kepada takwa. Mereka tidak ada benda ni dalam kamus politik mereka. Sebab itu berilah kepercayaan kepada PAS, DAP dan Parti Keadilan Rakyat. Kita telah membuktikan dan akan terus mampu untuk membuktikannya bahawa UMNO Barisan Nasional mereka tidak boleh kerana kesalahannya sudah terlalu banyak. Sebelumnya dia try to put under the carpet, tapi bila dah menggelembung naik kapet ni, orang lalu tersepak, tersungkur jatuh, jumpa semua. Sekarang dia tak boleh tutup dah. UMNO blasting masuk dalam handphone, dia blast. Saya masih ingat tahun 2004 kita lebih laju buat blasting ni daripada UMNO. Sehingga seorang pemimpin UMNO yang kalah di Kedah, saya tak mau sebut nama, dia pergi buat umrah, kemudian dia jumpa student di Madinah di sebuah hotel. Dia tak tahu student tu PAS, anak usrah saya semua. Saya pun di Madinah masa tu. Dewan kos saya, dia kata, "Ustaz datang Ustaz. Ustaz boleh hentam pimpinan UMNO yang kalah ni." Saya kata, "Tak usah. Dia dah kalah, semput nafas, saya hentam meninggal terus ke bumi kat Madinah kan. Baik, tak payah." Tapi tip ucapan dia, student bagi kat saya. Berayu-rayu dia. Dia kata, "Apa boleh buat? Rakyat menolak kita. Kita pun dah cuba. Itulah kita datang. Kita mengadu depan Rasulullah." Mahai. Rasul mana ndak perangai korang macam ni? Kalau saya hurai itu kan Cikgu Bat tak boleh syarah sudah. Ini keadaan mereka. Apa dia cakap lagi? Dia kata kita pun tak boleh nak kata sebab rakyat difitnah. Ya, pembangkang punya blasting masuk. Saya sendiri dapat. Ya, dia tulis itu macam-macam. Tapi tak tahu siapa hantar. Tapi kita tahu pembangkang. Dia orang canggih. Dia mengaku kita canggih. Ini. Saya ada ucapan dia tu. Dia antara dia blasting sekarang, dia kata apa? Dia kata PAS ni tuduh. Dia serang kami lah. Tuduh UMNO ni sekular. Padahal UMNO telah buat masjid. PAS berapa buah masjid yang dia buat. Ya. Saya pergi ke mana-mana di dunia. Di Thailand pun banyak masjid. India lagi lawa-lawa masjid. Masjid di India, satu masjid 5,000 jemaah boleh muat. 10,000, 20,000, besar-besar. Tapi tak ada UMNO kat India. Dan dia sibuk sangat. Macamlah dia je buat masjid. Thailand dekat je ada masjid. Ada UMNO di Thailand? Tak ada. Soal masjid ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah." Dan orang-orang yang apabila diberi kekuasaan, pemerintahan, mereka itu mendirikan sembahyang. Allah tidak menyebut aqamul masajid, mendirikan masjid. Mengapa Allah Ta'ala sebut mendirikan sembahyang, tidak menyebut mendirikan masjid? Kerana apabila sembahyang mesti buat masjid, kerana orang nak sembahyang. Tapi kalau buat masjid belum tahu sembahyang. Sebab itu pemimpin ramai jadi pengurusi masjid tapi duduk naik kelab. Betul? Dia duduk bangga dia buat masjid. Dia tidak ada hujah. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa dalil dan hujah kamu kalau kamu benar. So conclusionnya satu sahaja. Tidak ada pilihan lain. Rakyat di semua peringkat balik ke rumah, balik di taman, di pejabat, di mana-mana. Sampaikan kepada mereka satu mission sahaja yang kita mesti buat mulai sekarang. Dapatkan info, maklumat yang sebenar. Kemudian dengan yakin kita melangkah masuk menuju pilihan raya. Kemudian kita tumbangkan UMNO, membentuk kerajaan baru selepas pilihan raya umum yang akan datang. Hadirin sekalian, ini sahaja pilihan kita, tidak ada duanya. Jangan kita sia-siakan hidup anak-anak cucu kita untuk duduk di bawah telunjuk UMNO dan Barisan Nasional. Kita yakin insya-Allah dengan pertolongan Allah dan muafakat yang baik, Allah Ta'ala akan tolong kita. Berdoalah, mudah-mudahan kejayaan tetap bersama dengan Pakatan Rakyat. Sekian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandri Manatuk. Takbir. Takbir. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Salahuddin Nasir atas penyampaian ceramah beliau tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok kiri, saya tengok kanan saya, alhamdulillah sambutan terhadap ceramah-ceramah yang dianjurkan oleh Pakatan Rakyat sekarang senantiasa mendapat sokongan. Walaupun kita tak ada ceramah yang boleh masuk ke dalam rumah, maksudnya kita tak ada TV, kita tak ada surat khabar apa benda semua, inilah satu-satunya wadah kita untuk menyampaikan wawasan-wawasan apa saja yang dibentangkan oleh Pakatan Rakyat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan sayang dan kasihnya kepada saya dan tuan-tuan dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pun sayang dan kasih kepada PAS, kepada PKR dan juga kepada DAP. Jadi saya, mana petugas-petugas saya? Ada kan? Jadi saya lancarkan kutipan derma untuk tabung PRU ke-13 ni. Jadi dipersilakan para petugas untuk membuat kutipan dan pastikan semua kawasan di cover sepenuhnya tuan-tuan. Jadi sambil-sambil kita menderma, marilah kita sama-sama mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh anak muda kita. Beliau adalah merupakan ketua cabang Rembau. Apabila saya sebut cabang, saya merujuk kepada Parti Keadilan Rakyat, ketua cabang ataupun ketua bahagian Rembau. Dan beliau juga merupakan penyelaras solidariti anak muda Malaysia. Jadi dengan itu saya mempersilakan Cikgu Ban untuk menyampaikan ceramah. Silakan. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa astaghfirullahal azim wa astaghfirullahal azim. Yang saya hormati musi majlis kanda saya, yang berhormat Tuan Haji Kasim Aziz selaku wakil rakyat kawasan kita. Sebentar tadi mengisi pentas Al-Fadhil Ustaz Salahuddin Nasir yang tidak asing juga bagi kita di kawasan ini. Teman-teman pimpinan PAS Keadilan dan DAP, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, anggota-anggota keselamatan, pimpinan-pimpinan masyarakat, sahabat-sahabat daripada UMNO dan Barisan Nasional, juga kita raikan semua. Ada dia terbaru malam ni dan datang tu. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu sekali lagi dalam satu majlis penerangan menjelang pilihan raya. Tapi bila pilihan raya tak ada orang tahu dah. Pilihan raya sekarang ni saudara, dia lebih mudah nak tetapkan tarikh hari raya daripada tarikh pilihan raya. Najib Tun Razak ni saudara, dia dalam seminggu dua ni dia pakat main bodoh-bodohkan orang dah. Saya menunggu ni bodoh-bodoh daripada 2 tahun dah saudara, 2 tahun dah saya tunggu kan, dah kumpul orang Mom Bibi ramai lah makna itu kan, dekat stadium Bukit Jalil kan. Kalau begini punya ramai Lautan Merah, maka esok saya akan menghadap istana. Betul tak dia cakap macam tu? Kita yang nak perasan bertanding pilihan raya tapi duit tak berapa ada ni Ustaz. Kita cari tabung ayam, pecah tabung tu. Ayam 3-4 ekor pecah dah, duit habis dah, pilihan raya tak lagi. Tak ada pilihan raya dah kan? Sebab dia tak jumpa tarikh pilihan raya tu. 2-3 hari ni pun sesi khas bersama Perdana Menteri, kita pun nantikan apa ni kan, sampai habis macam-macam benda umum. Minggu lepas hari Rabu tak salah saya buat sesi khas bersama, dipanggil semua kaki tangan Telekom berkumpul kat Menara Rebung tu, kaki tangan Telekom. Kita kata ini lain macam ni, dipanggil Telekom nak ubah ni kan. Kita pun tunggu, tak diumum gaji Telekom naik. Saya pun tak faham sebab CEO Telekom nak buat apa lagi. Sebab Perdana Menteri dah umum, dia nak umum apa? Makna saudara, Perdana Menteri kita ni pun
Itu yang orang lain semua dia ada bapa. Bapa kemerdekaan, bapa pembangunan, bapa perpaduan, bapa pemodenan, bapa kepada anak mertua pun ada orang lain. Kan? Ini bapa kepada segala bapa pengumuman. Kerja mengumum, saya akan umumkan internet 30 minit percuma, kan? Saya jadi pening. Internet 30 minit percuma, macam mana nak kira? Orang pakai internet ni semua dah pakai bayar bulan package, betul tak? Kan 30 minit tu macam mana nak kira tu? Kan? Tapi dia kalau nak umum, dia umum juga tu. Kan? Tarikh pilihan raya ni orang suruh umum ni. Saya takut besok dia umum. Saya ingat, saya kod balik ayat dia dalam Telekom, depan kaki tangan Telekom. Dia umum apa? Dia telah mengumumkan, ni kaki tangan Telekom, kita umumlah pelarasan gaji kerana supaya semua orang boleh bergembira kepada hari raya yang bakal menjelang nanti. Orang pun gelak, kan? Dia ingat orang gelak kan, dia tujuh adik, tak tahu orang gelak kan dia, kan? Dia nak kenenkan. Saudara tahu tak, sebenarnya tarikh hari raya tu lebih mudah daripada tarikh pilihan raya sekarang. Mana taknya tarikh hari raya ni mudah, habis kan? Panjat bukit, menara mana kau, tepi pantai, tepi laut, tengok teropong, nampak bulan, nampak anak bulan, raya lah besok, betul tak? Mudah. Tapi masalah Najib ni, dia meneropong juga. Dia teropong sini nampak bulan, pas. Dia teropong sana nampak anak bulan, keadilan. Dia teropong sini dia nampak roket api nak pergi bulan, betul kan? Bila dia nampak bulan, lagi lambat pilihan raya rupanya. Saya takut besok dia dah somak-somak, tahan. Dia keluar, dia duduk atas kursi pakai sokok tinggi, kan? Dia kan goma mengumum, diumum pula hari raya dengan ni penimpan maha besar gajo-gajo, kan? Tak apalah. Tapi yang saya nak bagi tahu di sini, sambil sloka begini, kan? Yang saya nak bagi tahu di sini ialah kenapa benda ini berlaku. Ini kali pertama dalam sejarah kita punya yang berhormat, baik wakil rakyat, parlimen ke apa kok, yang makan gaji lebih daripada 5 tahun. Sebelum ni tak pernah ada wakil rakyat makan gaji lebih daripada 5 tahun. Kenapa? Sebab bulan 3, 8 Mac 2008 sampai bulan 3 2013, 5 tahun dah. Kenapa tak ubah lagi? Sebab kita dipimpin dengan masalah, dengan apa semua, oleh seorang Perdana Menteri, oleh seorang Ketua Negara, oleh seorang pimpinan UMNO Barisan Nasional yang lemah zahir dan batin. Saya minta maaf sahabat UMNO. UMNO ni dia memang marah dulu, tapi malam ni dengar betul-betul. Bunyi memang kasar, tapi hakikatnya ini sahabat UMNO ni, veteran UMNO jumpa saya dalam 2 minggu lepas, ajak pergi makan kat Bangsa. Dia kata, jom Cikgu Bat, saya belanja makan. Okey, saya borak dengan dia, dia sebut dengan jelas. Dia kata dia malu sekarang. Dia UMNO, sampai sekarang dia UMNO. Tapi masalah dia malu sebab UMNO dipimpin oleh seorang pemimpin yang begitu lemah sangat. Pemimpin ni adalah pemimpin yang paling banyak pakai duit rakyat untuk aksesori make up diri. Bukan make up gincu tu lah, gincu tu pun nampak merah macam dia pakai lah tu kan. Tapi bukan itu. Tapi aksesori sebagai pemimpin maksudnya dia telah upah, dia terpaksa upah kerana lack of confidence ni, paranoid dia. Upah konsultan, nak pakai baju apa? Konsultan nasihat. Upah konsultan, naikkan image media, dibayarnya. Sampai teks ucapan dia pun sekarang ni, semua termasuk ucapan di media, benda kecil, terpaksa konsultan konsult dia. Sebab apa? Sebab ini benda dia sebut. Dia ni Zara, saya bukan nak menghina, tapi apa namanya ni, dalam memilih pemimpin ini kita kena betul-betul pilih. Najib ni, dia ni datang pun dengan kapet merah ni, sahabat kawan UMNO ni, veteran UMNO ni, dia datang kapet merah. Dia tengah belajar. Di mana? Di luar negara. Dia tengah mengaji luar negara. Lepas tu arwah ni meninggal, Abahai meninggal. Panggil dia orang, Najib, kau berhenti belajar tu kejap, kau main senior, bertanding pilihan raya kecil. Maka dia bertanding pilihan raya kecil, dia berhenti belajar, betul? Betul ke tidak? Tolong ingatkan saya bila masuk. Lepas dia jadi wakil rakyat, dia jadi menteri besar, dia jadi menteri apa semua, bila masa dia sambung belajar. Bila dia bersambung belajar, ini masalah Perdana Menteri tak habis mengaji. Dia
tak sambung belajar. Ini kawan-kawan UMNO semua tahu. Lepas tu yang kedua, saudara, kan? Dia kalau kira Dr. Rosmah pun Dr. Rosmah Mansur, kan? Saudara, yang kedua, dia pernah duduk dalam UMNO, tapi pernah dia bertempur dalam pimpinan tinggi, melawan jawatan dan sebagainya, tak pernah. Dia duduk sebelah Tengku Razali. Dialah Panglima harapan Tengku Razali pada ketika bertembung dengan Mahathir Mohamad. Tapi sekali Mahathir terbosim, acum bergalih dia duduk sebelah Mahathir, tak berlawan. Dia semata-mata diberi kapet merah untuk menjadi pemimpin. Dia tak pernah bertempur. Jadi macam mana? Kan? Saya pernah tersebut benda ni sekali. Saya ceramah kat Johor baru ni, saya tersebut. Saya kata, dia ni kalau bukan anak Perdana Menteri Malaysia, kalau jenis macam ni mengaji tak habis, penakut nak bertempur, nak buat keputusan pun payah, silap-silap jaga sekolah pun tak boleh jadi. Saya balik ceramah tu, tahan ni acik seorang ni, cikgu, apa dia? Cikgu hina saya dalam ceramah. Saya kata, mana ada, kan? Saya jaga sekolah, apalah saya disambungkan dengan Najib lah, kata kan? Jaga sekolah pun marah disambungkan dengan Najib. Saya kata, kok tu lah rasa tu Ino, saya minta maaf. Saya kata kan, tak ada niat saya dah. Hari saya notis clear. Termasuk sekarang ini, dalam teks ucapan dia, rakyat terpaksa bayar konsultan. Kau nak berucap, kau nak jadi pemimpin, kau tak boleh berucap macam mana? Ingat, ni pemimpin UMNO, dia kata cikgu, sebelum dia jadi Perdana Menteri, kan elok dia bercakap macam ni. Dia boleh bercakap terus dalam ucapan, betul? Tapi lately ni, kebelakangan ni apa jadi? Dia macam baca sajak, perasan tak? Kan? Angin, sepoi-sepoi bahasa, rakyat, dia jadi lah. Kan? Dia juga, dia macam-macam. Kenapa benda ni berlaku? Sebab teks ucapan dia, kita dapat teks ucapan dia. Dia ditulis lengkap ni teks ucapan. Dan sebagai pemimpin yang pemalas, saudara, dia ni ada, mana kita tahu, ni ke kawan dalam ni kita tahu ni. Dia kata, orang lain biasa tulis teks ucapan ni, tapi bacalah malam tu, kau faham besok, kau terus berucap. Tapi masalah dia, nak berucap dalam kereta baru mana teks ucapan dia macam tu. Ya, ni masalah dia. Sampai sebagai bukti di Pulau Pinang. Pulau Pinang yang masuk penari kuda, berapa penyanyi kuda, sai-sai tu datang tu. Saya mengaji Korea lama. Setahun lebih kat 2 tahun saya duduk Korea. Masa tu penyanyi kuda ni tak ada. Saya pun kalau dibawakan Korea ni, saya pun seronok nak pergi tengok. Tapi ada program itu tak dapat pergi tengok. Dalam teks ucapan ni, dalam teks ucapan dia, saudara, ditulis, mula-mula berucap Selamat Raya Cina. Dia tulislah Sinyin Kuailan Gong Sifat Cai, tu yang dia mengapa tu kan. Dia pun berucap. Lepas tu sebelum habis, kau tanya kat rakyat 3 kali, are you ready for sai? Dia pun tanya jugalah, are you ready for sai? 1 dia kira. Are you ready for sai? 2. Are you ready for sai? 3. Dah 3. Okey, dah habis. Lepas tu dia baca kedua. Kau tanya pula kat rakyat, are you ready for BN? No. Dia tanyalah kan 3 kali. Dia kata, are you ready for BN? No. Rakyat dah jawab dah ni, no ni. Dia panik kan kalau tak baca yang balance lagi 2, kau dah bayar, kan? Saudara, dibaca 3 kali tu kan. Ditanya, lah orang dah jawab no, kau lari kalau cerita tu, cerita gajah kau, cerita tikui ke, kan? Cerita si lomak ke, kau lari kan lah, kan? Tapi ditanya 3 kali tu, saudara, golek ke lantang orang lah. Apalah, saudara, lemah zahir dan batin macam ni. Saya ingat dia boleh pacu negara buat keputusan ekonomi besar. Dia boleh bawa samudra negara ini merentasi samudra dunia yang semakin ganas. Dia boleh selesai krisis sempadan seperti di Lahad Datu dan sebagainya. Tak boleh. Itu sebab kita kata, kita memerlukan seorang pemimpin, bukan orang yang memegang jawatan yang hanya semata-mata menjaga kepentingan perut dan benda di bawah perut saja. Nah, ini semata-mata menjaga kepentingan. Membuat pengumuman demi pengumuman, orang atur semua. Tak boleh. Pemimpin dia perlu berfikiran, dia sharp, dia buat keputusan sendiri. Saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu tarikh pilihan raya ni, saudara, ini kali pertama dalam sejarah. Nak menetapkan tarikh pilihan raya ni, dia macam ni. Sahabat-sahabat UMNO yang mana peringkat tinggi ni, dia faham sangat apa sumber nak bubar parlimen ni, saudara.
Dia bersumberkan nasihat paling akhir sekali Majlis Keselamatan Negara, MKN. MKN sekarang Datuk Tajuddin. Datuk Tajuddin ni sekarang ni dia ni dulu setiausaha Pak Lah Badawi. Dia setiausaha Pak Lah Badawi. Dia ni naik semata-mata janji Pak Lah dengan Najib. Kau tolong jaga orang aku, naik situ. Najib pun tak berapa percaya dengan dia. Datuk Tajuddin ni dengan Mahathir langsung tak boleh ni sebab dia dendam Mahathir buat Pak Lah macam tu. Jadi Najib ni saudara dinasihatkan. MKN ni pula ambil maklumat daripada mana? MKN ni ambil maklumat daripada JASA, daripada SB, daripada Military Intelligence, daripada Kemas. Ini semua ni maklumat ni. Kumpul maklumat, proses. Boleh menang, tak boleh menang, nasihat Perdana Menteri. Ketika zaman Pak Lah Badawi, saudara, nasihat MKN tidak dapat memberi pembentangan penuh kepada Pak Lah Badawi. Sebab ketika tu pertembungan dengan Mahathir cukup hebat. Kerana itu Pak Lah silap membuat kiraan dalam menentukan tarikh pilihan raya dan sebagainya. Tetapi Najib hari ini saudara, MKN nasihat. Saya sebut benda ni lama, saya pernah berucap dengan Ustaz pun, kan saya digombak Ustaz kan. Saya kata dan saya sebut, parlimen ini akan terbubar. Banyak akan terbubar sendiri je. Sebab apa? Sebab saudara, mereka sedang menanti tarikh yang tepat. Survey bagi tahu menang. Sampai ke hari ini, survey menyatakan Barisan Nasional akan kalah dalam pilihan raya umum saudara. Mereka akan kalah. Bulan 11 saya masuk dalam blog saya, tak ada orang berani sabar. Kita dapat saudara minit mesyuarat MKN, kita dapat. Ini masalah Najib sekarang ni saudara. Bocor banyak tempat. Orang beli insurans ni saudara, jangan ceritalah. Saya sebut dalam bab antara dia, dalam ni cerita pengalaman. Saya fikir betul-betul. Saya fikir ni orang bentang dedah maklumat dengan dokumen. Seorang dedah dengan dokumen, ni dedah dengan dokumen. Mana kita dapat? Kita pecah pejabat orang ke tak? Saya ni ceramah program ni penuh saudara. Pagi, petang, siang, malam penuh. Bila masa kita nak pergi pecah pejabat orang? Kan, balik ceramah, bercakap dengan kawan, kita pergi samun kejap fail dekat Putrajaya. Tak mahu dah. Fail datang jalan kaki. Fail datang sendiri. Fail tu datang, bercakap fail tu. Saya bagi contoh laporan forensik keuangan kita dapat daripada pegawai tinggi Bank Negara. Orang dalam bank datang telefon, Cikgu Bat nak jumpa. Siapa ni? Pegawai bank. Kita bila telefon pegawai bank berdebarlah sama ada kredit kad, kereta tak rumah kena tak raya kan. Habis dia kata Bank Negara, belum pernah saya pinjam Bank Negara lagi ataupun. Dia kata nak jumpa. Dia bagi apa saudara? Setengah depo tinggi fail lah. 20 orang pemimpin utama Barisan Nasional salah laku keuangan forensik dia. Laporan forensik keuangan. Dia kita dedahkan, kita boleh dedah secara detail. Fail paling atas sekali yang dia bagi dekat saya, dia buka fail tu. Fail tajuk fail Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin kan. Berhentilah kita tanya apa dah kan. Khairi Jamaluddin saudara dalam laporan forensik keuangan dia menyatakan dengan jelas dia ada 6 syarikat bawah nama dia. Forensik yang bukan bawah nama dia tu itu bab lain, tapi yang bawah nama dia betul-betul ada 6 syarikat. Hampir ke semua syarikat tersebut merupakan syarikat yang rugi. Rugi ni maksud rugi sampai tahap 10 juta isytihar syarikat rugi. Saya tak pasti sama ada dia menipu untuk mengelak bayar cukai ataupun dia memang rugi. Inilah yang kemudian Najib lantik jadi apa? Jadi CEO, jadi ketua, jadi kepala, jadi toke pemodalan usahawan nasional berhad, suruh jaga Bumi Putra berniaga. Saya dengar dia berucap, kita Bumi Putra harus belajar mengendalikan syarikat dengan mengendali syarikat dengan baiklah ni. 6 syarikat kau jahanam keduhum dah. Dia bagi detail Khairi Jamaluddin, nombor pasport A315236, nombor kad pengenalan 760110715165. Jam tu orang melawan sampai suara dalam saya siapa kita tahu. Tapi bukan kita dedah aib, kita dedah selewengnya. Disebut dengan jelas salah sebuah syarikat dia, Rahmadin, Malaysia Sdn Bhd. Rahmah ni nama mak syarikat tu adik-beradik dengan mak punya.
syarikat buat konsultan, buat pembinaan, rugi 10 juta tiap-tiap tahun. Ketika hujung usia Pak Badawi jadi Perdana Menteri, syarikat yang istihar rugi ini dapat pinjaman bank nilai belas juta dari 2 kali daripada bank pertanian. Yang salah, saya tanya oleh yang salahnya apa? Yang salah pertama sekali, sepatutnya dia tak dapat bank pertanian tu. Bank pertanian ni ambil duit Kementerian Pertanian menguruskan projek-projek berasaskan pertanian. Khairi Jamaluddin tanam apa? Khairi Jamaluddin bela apa? Bukan kata ikan hidup, ikan masin cap Khairi Jamaluddin pun tak ada di pasaran. Macam mana dia boleh dapat? Orang nak beli kereta tak boleh pinjam bank pertanian. Berapa banyak petani terbiar bertempur dengan masalah modal dan sebagainya, tapi dia oleh kerana ada link network dengan Perdana Menteri pada ketika itu terus sapu belas juta. Tapi yang paling penting ni, pegawai tinggi ni kata apa? Dia kata, cikgu, saya ni yang saya jadi marah, ini bukan sekali saya buat kerja ni, banyak kali dah. Setiap kali pilihan raya kita dapat senarai dan kita tukar nasihatkan bank suruh write off hutang ni. Belas juta nak write off. Oh tak boleh, harga elektrik turun, nanti rakyat, nanti negara bankrupt. Bagi air percuma, nanti negara bankrupt, rakyat membazir. Pendidikan percuma, tak boleh, negara bankrupt. Tapi pemimpin kamu 20 orang pemimpin Barisan Nasional dalam tangan sama mentedara juta nak write off macam tu saja menjelang pilihan raya. Tak boleh. Dia dedahkan semua. Ini tak apalah, ini kita tunggu dekat-dekat pilihan raya besok. Kita siapkan peluru, meriam dah siap peluru, tunggu nembak ni. Kita nak tengok Khairi Jamaluddin nak lari kat belakang siapa. Marin bila ajak bertumpul, kita sogah dia lari belakang Pak Lah, kita sogah dia lari belakang Pak Lah. Sekarang kau nak lari mana? Pak Lah sibuk kat kepala batas bola jin tanam okey. Ni kau nak buat apa sekarang? Kita detail sehinggalah saudara, isu cincin yang Rosmah baru ni bersumpah, tiba-tiba isu cincin ni dah selesai sebenarnya. Dah selesai. Sama ada orang percaya atau tidak, sudahlah. Tetapi kereta ke motor ni? Kereta Honda BCU 212. Saya minta tolong, penganjur minta tolong alihkan. BCU 212 kereta Honda tolong alihkan. Selesai. Lepas tu dah selesai. Tapi kenapa isu ni bangkit sekarang ini? Saya tahu dalam UMNO Barisan Nasional berlaku pertempuran yang begitu hebat. Rosmah diserang, saudara. Menyerang Najib, soft point yang paling apa sekali serang Rosmah. Pertempuran Mahathir pada ketika minggu itu, pertempuran Mahathir dan Najib ni sengit. Kenapa? Muhyiddin dan camnya menyuruh belakang Najib. Dia nak tentukan calon. Najib nak tentu calon dia, dia nak tentu calon dia. Jadi akhirnya saudara, Rosmah terpaksa menjawab balik benda-benda ini. Bukan untuk rakyat biasa, tapi untuk kelompok UMNO. Nak pujuk balik, dah settle down dengan Mahathir ni saudara. Dia jemput Mahathir, rasa dalam 3 minggu lepas, untuk rasmi lancar buku biografi Rosmah Mansor. Ini pun satu lawak jenaka saudara. Saudara buka balik internet, cari 2 bulan lepas biografi Rosmah Mansor. Siapa lancar? Biografi Rosmah Mansor 2 bulan lepas. Nanti dulu Kang Den panggil kau ucapkan. 2 bulan lepas telah dilancarkan oleh Sultan Pahang. Buku Rosmah ni dah dilancarkan oleh Sultan Pahang. Dek kerana nak memujuk, nak settle balik dengan Mahathir, dipanggil balik Mahathir lancar kali kedua. Inilah buku pertama dalam sejarah lancar 2 kali. Panggil. Tapi sahabat Mahathir pun dia bijak. Bila dia berucap, dia terus bantai Rosmah. Tapi orang tak faham, utusan yang tak faham, dia tulis benda tu macam memuji. Mahathir telah berucap, apa dia? Mahathir telah kata, buku Rosmah Mansor ni buku yang baik. Buku ni jangan dijual di kedai. Buku ni kena diedarkan percuma ke sekolah-sekolah, supaya Rosmah menjadi contoh yang baik, yang hebat kepada generasi akan datang. Maksud Mahathir tu, weh, kau buat buku, Dan buat buku, kak buku Dan best seller 2 tahun. Buku Mahathir tu antara buku yang dijual yang paling hebat. Buku kau ni kau jual kat kedai buku, tak ada orang beli dia pun buat buku. Kau apa namanya ni, kacang putih ni.
Jadi itu suruh dia jual ke sana. Tapi itu persoalan lain. Tapi yang saya nak menarik balik perhatian dalam isu cincin ni ialah, kami dapat tau. Saya dapat pegawai tinggi, orang dalam pejabat dia. Saya tunjuk dan saya bukan dedah tepi longkap. Saya buat risalah. 10,000 kita print risalah ni, dan 10 keping saya hantar pada Rosmah Mansur. Saya hantar ke Rosmah. Ni, saudara, siap. Keratan daripada borang kastam. Risit pembelian cincin. Nama dia Natural Fancy Blue Grey Cushion Cut Diamond Ring. Tahu? Ni bukan nama sport ring ni dah, nama cincin. Saya ceramah kat tu tempat tu, macam sport ring JRD nama dia kan. 24.45 juta ringgit Malaysia. Nama penerima siapa? Datin Paduka Seri Rosmah bin Mansur. Binti. Dia kadang keliru mana laki mana bini kan. Rosmah bin Mansur, ada nama dia. Dia nak mengelak macam mana? Bukan sekadar itu, saudara. Kita diberi oleh pegawai-pegawai dalam organisasi dia. Saya jumpa saudara pegawai dalam pejabat. Dulu Rosmah Mansur ni ada pejabat dalam satu level dengan Najib Tun Razak. Tapi sekarang dia pejabat FLOM, dia panggil First Lady of Malaysia. Tapi lepas kita dedah, kita pukul, EPCO nasihat Najib. Bukan Najib fikir sendiri dah. Ada orang nasihat, Jib, saya rasa bini kau ni sudah-sudahlah sudah buat pejabat kat rumah saja. Tak boleh dia fikir sendiri, kena orang nasihatkan dia. Tapi tak apalah. Pegawai dalam pejabat dia tu jumpa saya, tulis apa semua, bagi gambar. Tolong cikgu ni, saya ni orang UMNO ni, tolong ni saya bagi ni, tolong dedahkan ni supaya perangai ni jadi berhenti untuk kita sama-sama selamatkan UMNO. Dan kau ajak selamatkan UMNO, kau ni biar bodoh ni kan. Tapi tak apalah. Sebab apa? Sahabat-sahabat UMNO, cawangan dan UMNO, ketua-ketua bilik gerakan ni dengar. Ini sahabat UMNO cerita ni. Dia kata, pergi dekat semua tempat, UMNO ni kena wasatiyah. Pemimpin bahagian wasatiyah, pemimpin bawah wasatiyah ni maksud sederhana. Makan kenyang sikit cukup, jangan sampai kan, tak boleh. Dia kena bersederhana dalam semua benda. Termasuk sekarang ni tahun pilihan raya kali ni, Ustaz. Laporan daripada kawan-kawan UMNO, orang-orang bawah ni semua marah. Sebab apa? Dulu duit ni peruntukan ni turun, terus ketua bahagian. Ketua bahagian boleh turunkan kepada pengarah pilihan raya, kepada ketua-ketua bilik gerakan. Sekarang ni Najib suruh semua wasatiyah. Najib tak percaya kat kawan-kawan UMNO, duit ni turun ikut jabatan kerajaan, ikut ICU, ikut apa, dia tak turun seketul dah. Makna yang bawah ni besok ni tengangor macam tu je lah ya. Korang semua kena wasatiyah. Dia pegawai dia beritahu dengan saya. Dia kata, Cikgu Bat dia dah, semua orang kena wasatiyah, tapi bini sendiri wasesah. Saya kata, gambar apa ni? Dia pun tunjuk gambar. Kemudian dia suruh saya pergi kontak dengan syarikat pengeluar gelang ni. Gambar dia pakai gelang kiri dan kanan. Saudara tahu gelang ni apa? Zebra Safari Bangle Bracelet Collection. Ni pengakuan daripada syarikat pengeluar gelang. Sebelah gelang ni harga 1.65 juta ringgit Malaysia. 1.65 juta ringgit Malaysia ni apa? Tapi yang penting apa dia? Pegawai bank negara tadi yang jumpa saya, bila nak balik, awal dia dah bagi kad dah. Nak balik dia bagi kad satu lagi. Saya kata, kad ni untuk apa? Samalah pegawai-pegawai yang bagi ni semua bagi kad. Tolong bagi yang tadi untuk cikgu simpan. Yang ni lah last yang kau bagi ni apa ni? Yang ni pula tolong bagi dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kian salam dekat dia, cakap belum menang lagi tapi saya nak bantu dari dalam. Beli insurans semuanya, saudara. Saya tanya pegawai ni, Datuk, banyak tahun dah buat kerja macam ni. Ya betul. Apa prediction Datuk pilihan raya kali ni? Dia kata, Cikgu, saya ni tangan ni banyak jenayah keuangan pemimpin Barisan Nasional saya tutup. Saya tengok banyak pilihan raya. Tapi dia kata pilihan raya kali ini, it's no way UMNO dan Barisan Nasional boleh pertahankan Putrajaya selepas daripada pilihan raya. Ini pegawai tinggi, saudara. Hampir nampak mood dan momentum itu cukup hebat. Kerana itu persoalan dia,
kita kena bersedia menyampaikan maklumat, mencari maklumat ni benda paling penting. Sebab penipuan ni saudara, dia menipu dalam media ni, tipu pacak, tipu tak fikir langsung. 2 bulan lepas juga keluar TV3, seorang makcik, orang tua daripada Tanjung Sepat, Dengkil, Sepak. Acik ni menangis dia. Tanya dia TV3 tu, kenapa sedih? Saya kena tipu dengan kerajaan Selangor. Kerajaan nipu dia kan? Kerajaan Selangor tipu. Kenapa makcik? Saya telah isi borang 2 kali. Mereka kata nak bagi saya 2,500. Tapi sampai sekarang hampir 5 tahun dah, langsung tidak pernah ditunaikan janji tersebut. Kerajaan Selangor menipu. Sampai parti dia menipu saya yang telah tua ini. Mak tengok sedih lah so. Tapi persoalan dia, acik, borang yang kau isi tu borang khairat kematian, takaful insurans, takaful khairat kematian, WB kan nama eh. Maksud dia memang confirm boleh dapat. Acik isi borang tu confirm boleh dapat, tapi kena penuh syarat. Syarat nombor 1, mati. Togak ni boleh interview TV3, makna confirm tak mati, jadi tak dapat lah. Tapi orang di Pulau Pinang, orang kat Rembau, orang kat Johor percaya dah. Wih, tipu kerajaan Selangor. Saya ni Himpunan Kebangkitan Rakyat baru ni, kita sama bekerja dan sebagainya. Tapi lepas himpunan, utusan Malaysia keluar satu artikel besar, sambung depan, sambung pula muka surat 2. Dia tulis apa? HKR, Medan Perah Duit Rakyat. Itu tajuk dia, HKR, Medan Perah Duit Rakyat. Dia sebut dengan jelas apa? Pengurusi Solidariti Anak Muda Malaysia, Badrul Hisham Syahrir atau dikenali sebagai Cik Gubat, ketika berucap petang itu di studio, menyatakan bahawa sebelum itu dia dah dapat duit berapa banyak dan dia perlu duit berapa banyak apa semua. Oh, dia cerita ni apa semua. Tapi persoalan paling penting, bila saya berucap hari itu? Saya tak berucap, saya jaga pintu itu. Sebab saya takut bersih 3 dah kena pukul parah kan. Jadi yang tu jaga pintu, kalau cepet boleh lari kan. Tapi persoalan dia saya tak cakap. Kan itu selepas daripada tu, bulan lepas, 3 minggu lepas, kita telah menghantar surat kepada utusan. Hantar surat, saya tuntut 3 perkara. Perkara pertama, utusan tarik balik artikel tersebut. Kedua, utusan minta maaf 3 hari berturut-turut muka depan utusan Malaysia. Yang ketiga, bayar ganti rugi tak banyak, 5 juta ringgit Malaysia. Saudara, 3 hari lepas surat hantar, artikel tarik balik. Maknanya lawyer kata sah, kita menang. Sebab apabila artikel tu ditarik saja, dalam website pun hilang, maknanya utusan mengaku artikel tersebut fitnah dan menipu sara. Dan esok Sazali & Co, syarikat peguam saya, akan masuk saman utusan Malaysia 5 juta ringgit. Itu yang tak kisah bertanding tak bertanding pilihan gaya kan. Maknanya 5 juta saudara, sampai hari saya ngira duit tu. Kan? Jadi terpulanglah siapa nak kawan, siapa tak nak kan. Jadi saudara-saudari dia penipuan. Jadi malam ini saya minta benda penting, tolong sampaikan maklumat kepada orang ramai. Jadi ejen perubahan, jangan kita syok sendiri kubu-kubu dekat bilik gerakan ramai tiap-tiap malam, tak guna. Mereka menipu ni sampai dalam bilik tidur, pecah belah rakyat dalam isu kalimah Allah. Contohnya saya bagi ini yang poin yang terakhir dalam sesi mukadimah, kan baru masuk mula ceramah. Apa namanya ni? Isu kalimah Allah. Saya kadang-kadang saya bersimpati, saya sedih tengok serban 7-8 kilo. Bila baca doa tu berkilometer tak habis lagi doa. Tapi kena tipu. Saya sebut mereka bukan kadang-kadang ni sebab tertipu Ustaz. Dalam isu kalimah Allah, kita membuat keputusan berdasarkan nas, berdasarkan hujah, berdasarkan ilmu, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Ada asas dia. Kita membuat keputusan tu. Kita kata apa? Kita kata orang boleh menggunakan kalimah Allah. Semua orang boleh sebut. Apa bangsa, apa agama
nama tak kisah, semua boleh sebut. Tapi untuk salah guna, untuk selewek, untuk dakwah, untuk larikan akidah, untuk menghina, tak boleh. Asas kita apa? Asas kita perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni sahabat. Rasulullah berjanji dengan orang kafir pada ketika tu. Ayat pangkal itu Rasulullah mula-mula tulis, Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir beritahu kepada Rasulullah, ini awalannya apa ni? Allah tu saya kenal, kan? Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim ni tak kenal saya dah. Sebab kitab kita pun ada tulis nama Allah. Allah tak kenal. Rasulullah padam balik, Rasulullah tulis Basmallah, dengan nama Allah. Dan perjanjian ini dibaca oleh semua orang. Adakah Rasulullah ini tak tahu yang perjanjian ini akan baca oleh semua orang? Ya. Maknanya bolehlah berasaskan benda itu. Tapi untuk seleweng tak boleh. Kerana itu akhirnya kita berpegang dengan benda ini. Oh, UMNO, tak boleh kau jual kalimah Allah, kau jual gadai akidah. Sampai ada dalam Facebook, dalam Twitter, dalam blog saya orang komen, dia kata apa? Cikgu bab rasuah ni tak apa. Apa rasuah sikit-sikit dah. Tapi korang ni jual akidah, jual kalimah Allah. Ini apa? Saya tahu atau tidak, ni dengar ni, sahabat UMNO, dengar betul-betul. Nazri Aziz, menteri yang jaga undang-undang dalam Parlimen Malaysia, telah menyatakan dan keluar dalam banyak akhbar. Akhbar Melayu tak keluar, akhbar orang putih, akhbar Cina. Dia tulis, dia kata apa? Kerajaan telah menyelesaikan secara bijaksana isu kalimah Allah ini. Kita telah mengharamkan sama sekali. Bukan Islam menggunakan kalimah Allah, menyebut pun tidak boleh. Di negeri-negeri yang ramai orang Melayu Islam, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Perlis, tak boleh. Sebut pun tak boleh. Tak boleh. Hebat UMNO jaga kan? Habis tanya dia orang. Habis tu kat Sabah, Sarawak macam mana? Ada ramai orang bukan Islam. Oleh kerana ada ramai orang bukan Islam di Sabah dan Sarawak, termasuk di Pulau Pinang, maka kabinet dengan dipandu oleh JAKIM telah membuat keputusan bolehlah pakai kalimah Allah ni. Saya tahu dia buat keputusan berdasar apa? Berdasar undi, berdasar kepentingan politik. Oh, dekat sana nak undi orang bukan Islam, nak pujuk apa semua, boleh pakai. Dekat sini tak boleh pakai sebab nanti terjejas akidah. Habis tu di Pulau Pinang tak ada orang Islam, di Sarawak tak ada orang Islam, di Sabah tak ada orang Islam. Bagaimana kamu buat keputusan seperti ini? Hanya menggunakan isu pecah belah masyarakat, bergaduhkan sama agama, tapi akhirnya semua berasaskan kepentingan politik semata-mata. Kita sanggup berhujah kerana kita berdasarkan keputusan ada hujah ilmunya. Tapi mereka buat keputusan hujah semata-matanya. Ucapan Lim Guan Eng ni, woi Pak Haji Hassan Ali, woi dengar sini. Lim Guan Eng ni bercakap berdasarkan keputusan kabinet, mengulang semula ucapan Nazri Aziz. Tapi kamu seleweng semua benda, kamu tipu semua benda untuk mengalihkan perhatian daripada isu yang sebenarnya. Jadi malam ini saudara, saya nak menyentuh 3 perkara. Jangan takut, jam baru pukul 10 suku waktu Rambau. Jangan betulkan jam saudara. Rambau tu jauh saudara, makna kita pakai waktu Rambau. Boleh malam ni? Saya sehari 3 perkara penting. Pertama, saya nak hujahkan esok kick off kempen haramkan UMNO. SMM dan beberapa gabungan NGO, anak muda dan sebagainya, kita akan mulakan kick off besok kempen haramkan UMNO. Detailnya saya akan bentang nanti. Kedua, saya nak membentangkan saudara, ramai orang tanya, saya malah nak jawab dah, isu Balam. Jadi malam ni saya nak terang betul-betul apa sebenarnya pertikaian dan apa sebenarnya yang dibangkitkan sehinggalah membawa dan menjawab isu Al-Tantuya dan kapal Skopin. Ketiga, saya nak membentangkan kepada saudara isu Lahad Datu. Sebab apa? Kami SMM